Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakyat Malaysia, amnya pada penduduk Shah Alam lah. Video kali ni pakcik nak santai-santai je, nak bincangkan pasal isu ramai owner lah atau pemilik rumah yang telefon dan pakcik jumpa dekat site. Kebanyakan dari mereka nak buat renovation, tapi renovation yang mereka nak buat tidak mematuhi syarat dan kehendak ataupun kelulusan daripada pihak majlis. Sebagai contoh, untuk bahagian hadapan, di bahagian atas nak jadikan bilik. Yalah, kita faham lah, dalam menduduk anak nak makin besar, so perlukan ruang untuk jadikan bilik untuk mengasingkan anak-anak kan, lelaki dan perempuan, kita faham. Dan ada syarat majlis tidak membenarkan rumah 2 tingkat jadikan 3 tingkat. So kita faham lah kebanyakan pemilik rumah tidak mempunyai banyak pilihan. Takkan nak beli rumah lain kan dengan keadaan sekarang. Tetapi syarat dalam Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 tidak menyatakan renovation yang boleh mematuhi syarat-syarat pemilik rumah. Kenapa jadi macam tu? Okey, pakcik terangkan sedikit lah. Benda ni tak boleh sembang lama-lama pasal benda ni sangat memboringkan. Dan kebanyakan pemilik rumah tak nak tahu dan tak nak faham pun kan. Yang penting boleh buat lepas suai. Tapi pakcik nak jelaskan kenapa bilik tidak boleh dibuat di bahagian hadapan. Ini adalah kerana kebanyakan pihak-pihak majlis tidak menggalakkan pemilik rumah membuat ubah suai di bahagian hadapan. Ia boleh menjejaskan fasad setiap kawasan perumahan tu lah. So bayangkan dekat perumahan korang ada sederet tu ada 20 rumah kan, dan 20 rumah tu fasad dia, pandangan hadapan dia dah berbeza-beza, dah tak sama. Jadi keliru lah kan. Jadi tak cantik lah, tak cantik, tak estetik. Yang kedua, dari segi pencahayaan. Bila korang tolak ke depan rumah korang untuk jadikan bilik, jiran korang sebelah dan sebelah pencahayaan bahagian bawah kan diorang ada pos kan, dan bila korang dapat bilik, pencahayaan bahagian bawah tu bahagian jiran dah jadi gelap. Dan pengendaraan juga boleh menyebabkan rumah mereka jadi panas lah, pasal telah terlindung oleh dinding rumah korang. Dan yang ketiganya ialah dari segi kebakaran lah. Ada sebab-sebab kenapa had tu diletak sebegitu rupa. Bagi apa, mengelakkan kebakaran ataupun kejadian yang tidak diingini lah. Macam itulah lebih kurang. Untuk penjelasan lanjut, kebanyakan pemilik rumah dia terus merujuk kepada kontraktor. Bukan kita nak cakap kontraktor tak bagus lah, ataupun mereka kontraktor tak baik. Dia nasib lah. Kadang-kadang ada juga pelukis pelan yang tak baik, ada pelukis pelan yang baik, ada interior design yang baik, ada interior design yang tak baik. So pakcik harap sangatlah korang dipermudahkan urusan untuk mendapat benda-benda ni, dan ianya betul-betul boleh menjimatkan duit korang lah. Jangan tertipu dengan janji-janji manis. Yang paling penting, yang paling utama, rujuk kepada pihak majlis. Luangkan sedikit masa untuk pergi pihak majlis. Tetapi ada masalah juga. Kebanyakan orang pergi ke pihak majlis setengah-setengah kaunter, mereka tidak menempatkan orang-orang yang betul-betul teknikal, dan hanya yang jaga kaunter adalah kerani. Jangan salahkan mereka, pasal kebanyakan orang-orang teknikal akan berada di pejabat dan akan keluar ke pejabat kerana mereka ada tugas di luar. Contoh untuk menjaga cek lesen, cek CF, cek kawasan, cek site, dan macam-macam lagi lah, pergi mesyuarat kat luar. Jadi memang orang teknikal jarang ada berada kat pejabat lah. So korang kena tahulah masa ataupun buat appointment lah, macam tu, untuk mendapatkan penjelasan sebelum korang terus melantik kontraktor dan buat rumah. Ini pun ada baru-baru ni ada seorang klien datang nak suruh pakcik buatkan plan. Bila pakcik pergi site,
tengok dah separuh jalan dan dia nak lulus cepat, mana boleh macam tu kan. Kita nak lukis plan, banyak masa yang perlu diambil, nak lukis, nak dapatkan tantangan arkitek, nak buat permohonan kepada pihak majlis, itu semua makan masa. Jadi sebagai seorang yang duduk di zaman sekarang kan, yang maklumat boleh dapat di hujung jari, rasanya tak mustahil lah kalau korang tak tahu. Video pakcik pun dah lama dah, view pun sendu, pasal tak ramai yang tahu ataupun tak ramai yang share kan video-video macam ni. Sebenarnya kita buat video ni untuk korang tak tengok dan tak rugilah. Pakcik pun tak nak bebel lama-lama, supaya buat video ni supaya mesej tu sampai. Yang pertama, kalau nak buat rumah, tanya jiran ataupun kawan-kawan siapa yang ada pengalaman. Kalau tak ada juga, terus pergi majlis. Faham, kalau pergi majlis memang kita tak tahu apa nak pergi kan, dan kita akan dapat maklumat yang salah. Yang ketiga, ramai orang tak nak telefon arkitek pasal dia tahu harga arkitek mahal. Dia akan mencari orang-orang lain lah. Tapi itulah, kena pandai lah, kena carilah. Tapi yang pastinya, tidak ada apa-apa kebenaran yang dibenarkan untuk korang buat ubah suai sekiranya stiker kelulusan tidak ditampal di hadapan rumah. Itu saja yang pakcik nak fahamkan kat korang. Kalau korang nanti ID ataupun pelukis plan, arkitek pun, kontraktor, pastikan ada stiker kelulusan ditampal di hadapan rumah. Sekiranya tak ada, memang korang sama ada di dalam proses atau memang kontraktor ataupun siapa-siapa lah dia tak submit lah, ataupun dia beritahu je yang dia tengah uruskan kan. Tapi kalau tak ada stiker memang tak boleh start kerja. Dekat mana-mana PBT pun rasanya kalau tak ada stiker memang tak boleh start kerja lah. So korang kena faham lah, kecuali memang korang pun tahu yang memang korang tak submit plan. Itu beza kan. Kemudian bayaran. Ada bayaran kepada pihak arkitek, ada bayaran kepada pihak majlis. Ada setengah orang kata, aku nak buat sikit je, buat dapur je kan, kena bayar itu, kena bayar ini. Okey, kita faham. Tapi yang dibayar tu adalah orang-orang yang profesional. Contoh macam kita bayar pada arkitek, bayar pada pelukis plan, bayar kepada engineer, dan kos orang yang menguruskan. Itu kena faham lah. Okay, itu nanti pakcik akan terangkan kemudian, atau bahkan pakcik terangkan sekarang lah. Kenapa harga plan begitu mahal? Okey, ada orang cakap kan, plan senang je lukis. Tak, sebenarnya tak. Yang senang lukis tu ialah zaman sekarang ni pasal ada AutoCAD je. Zaman dulu kita buat manual, lagi susah. Dan setengah-setengah klien dia tak faham dengan design, so dia bagi kita lukis dulu. Kemudian bila dah siap, dia tengok dan ada banyak perubahan. Itu semua makan masa lah, buang masa. Patutnya pemilik rumah tahu apa yang dia nak buat kan, nak tambah dapur, nak tambah bilik air, ada ni macam tu lah. Tapi bila tak ada keputusan macam tu, dia akan meletakkan pada pelukis plan dan benda ni akan mengambil masa. Rugilah kan. So buang masa. So nak dapat kelulusan pun bukan cepat. Dia paling tidak dalam sebulan atau sebulan setengah, kadang jadi 2 bulan. Buang masa kan. Bila kita tunggu masa begitu lama, kita takut kontraktor pula akan mengambil kerja lain. So dia tak boleh tunggu kita. So kena alert. Jangan hari ni kata hari ni nak buat rumah lah, nak kita pergi cari arkitek dan kita nanti arkitek dengan suruh dia buat cepat kan. Zaman rasanya 20 tahun dulu, kalau ada klien yang nak minta cepat, pasti minta double dan dia orang bayar tau. Dulu lah 20 tahun dulu, kalau kita kalau nak cepat bayar double, orang bayar. Tapi sekarang tak. Sekarang ni orang nak cepat tapi bayar macam tu juga. Sedangkan kita ada banyak kerja lain yang orang bayar lebih banyak daripada kita. Saya tak tahu kenapa jadi budaya macam ni. Tak tahulah. Tapi tak kisahlah kan. Okay. Itu je lah setakat ni.